Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan berkenaan dengan minyak sawit. Agensi Pelindungan Custom dan juga Sempadan Amerika Syarikat CBP mengenakan sekatan terhadap minyak sawit dan produk lain yang dikeluarkan Sime Darby, Plantation Berhad dan syarikat subsidiarinya. Dalam satu kenyataan, CBP memaklumkan pengeluaran perintah sekatan Withhold Release Order berdasarkan maklumat bahawa syarikat tersebut mempunyai 11 tanda buruh paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Antarabangsa. Astro Awani telah menghubungi Sime Darby Plantation dan syarikat berkenaan jelas akan keluar kenyataan dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, kami juga telah hubungi Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi untuk dapatkan reaksi balas, namun belum sebarang respon diterima. CBP pada masa sama memaklumkan pegawainya di semua pelabuhan masuk Amerika akan menahan minyak sawit dan sebarang produk yang mengandungi minyak sawit yang dihasilkan oleh Sime Darby dan entiti berkaitan di Malaysia. Pemangku Pesuruhjaya Mark A. Morgan dalam kenyataan tersebut berkata pengguna di Amerika boleh membantu menghentikan buruh paksa pada era moden ini dengan memilih produk yang mematuhi etika. Julai lalu, sebuah NGO anti pemerdagangan manusia yang berpusat di Hong Kong mengemukakan petisyen terhadap Sime Darby atas dakwaan mengerahkan tenaga buruh paksa. Petisyen yang dikemukakan Liberty Share itu diajukan kepada CBP yang mendesak agar import barangan produk sawit dilarang. Dan untuk mengulas berkenaan dengan larangan berkenaan, kita bersama dengan Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Doktor, sebelum ini kita bincangkan tentang usaha MPOB untuk bantu tingkatkan pensijilan dan juga pastikan sentimen terhadap minyak sawit positif. Komen doktor tentang perkembangan terkini berkenaan dengan Sime Darby Plantation dan Amerika Syarikat ini. Ini juga syarikat kedua selepas FGV dikenakan tindakan yang sama pada Oktober, doktor, ya? Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think seperti mana kita telah bincang hasil bulan Oktober lepaslah bagaimana peranan MPOB dan kerajaan untuk memastikan minyak sawit yang kita hasilkan adalah secara mampan, dan seperti yang disebut tadi bahawa kini syarikat Sime Darby, syarikat perdagangan sawit yang besar di negara ini, berhadapan dengan masalah mengeksport sawit mereka ke negara tersebut. Untuk makluman, ini adalah suatu yang amat mendukacitakan. Kita rasa agak terkejut dengan tindakan diambil oleh pihak USA. Walaupun saya rasa kita perlu melihat dari segi positif dan juga apakah langkah-langkah yang penting untuk diambil. Untuk makluman, apa yang berlaku ini sebenarnya kita perlu lihat balik kepada pasaran yang ada di negara USA. Walaupun kalau kita melihat dari segi pasaran, kalau melihat statistik 2019, USA adalah pasaran yang ke-8 terbesar untuk minyak sawit Malaysia, dengan jumlah ekspor lebih kurang dalam separuh ataupun 0.5 juta tan metrik. Dan untuk tahun ini, kita dapati sehingga November, pasarannya masih lebih kurang sama, lebih kurang 0.5 juta tan telah kita ekspor ke USA. Berbanding dengan India mungkin dan China melebihi 2 juta tan. Walaupun jumlah ini mungkin dianggap tidak begitu besar, tapi kedudukan USA yang ke tempat ke-8 dan melihat kepada kepentingan industri sawit kepada negara, bahawa apa-apa pasaran yang ada adalah amat penting. Jadi kita merasakan amat penting untuk pihak Sime Darby mengambil langkah-langkah yang perlulah supaya isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik, dan begitu juga memastikan penyakit ataupun masalah yang tidak merebak kepada negara-negara lain lah. Doktor kata merebak kepada negara lain. Jadi kita tak boleh pandang enteng kepada larangan kedua yang dikeluarkan kepada Sime Darby selepas FGV pada Oktober ini. Adakah doktor bersetuju kita tak boleh pandang enteng kepada larangan ini? Betul. Bagi saya ini ada suatu melibatkan imej sawit ataupun industri sawit negara kita. Kita selalu diwar-warkan sebagai pengeluar minyak sawit yang mampan, dan juga mengamalkan dengan MPOB sendiri kita ada 25 jenis lesen dan juga peraturan-peraturan untuk memastikan minyak sawit dihasilkan di Malaysia dengan cara yang terbaik. Bahawa apa yang berlaku ini akan memberi satu gambaran atau imej yang negatif kepada industri sawit kita. Dan saya rasa tindakan penting dan proaktif untuk
memastikan bahawa isu ini dapat diatasi segera dan untuk mengelakkan ia menular kepada negara lain amat penting. Kerana benda yang kecil mungkin dikuatiri negara-negara lain juga akan mengambil kesempatan untuk menggunakan alasan yang sama. Kita lihat di Europe khususnya. Mereka ada banyak isu sekarang mungkin lebih alam sekitar. Dan selepas ini mungkin mereka boleh menggunakan alasan yang sama seperti mana berlaku sekarang, mengatakan kita terlibat dengan buruh paksa dan sebagainya, dan menggunakan alasan sama juga untuk menghalang kemasukan minyak sawit ke negara mereka. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan apakah yang berlaku susulan larangan yang dikenakan kepada FGV pada Oktober lepas sehingga kini? Adakah kesan dapat dilihat kepada permintaan dan juga kepada sentimen minyak sawit susulan daripada apa yang berlaku pada Oktober itu, dan juga apa yang kita boleh pelajari daripada insiden yang berlaku pada Oktober itu, doktor? Ya, saya rasa alhamdulillah pada peringkat awal bila berlakunya insiden kepada syarikat FGV, saya rasa mereka telah mengambil tindakan yang pantas untuk berurusan dengan CBP dan MPOB sendiri. Kita yang kita ada pejabat kita di Washington DC, kita juga membantu untuk memastikan segala urusan berkaitan dengan CBP dapat diuruskan dengan baik, dan kita menjadi pihak orang tengah mewakili kerajaan untuk berurusan dengan CBP agar isu yang sebenar dapat maklum dan tindakan yang sewajarnya dapat kita ambil. Saya rasa tindakan proaktif yang diambil telah sedikit sebanyak membantu, dan kalau kita lihat dari segi ekspor kita ke USA seperti mana berbanding tahun lepas hampir sama, kalau kurang pun mungkin lebih kurang dalam 1 atau 2%. Jadi saya dapat mungkin kesan daripada tindakan yang diambil oleh FGV dan juga mungkin tindakan daripada pihak kerajaan sendiri membantu untuk memastikan bahawa sekatan itu tidak mempengaruhilah ekspor kita secara besar-besaran ke pasaran USA. Dan adakah syarikat yang guna minyak sawit untuk produk mereka, untuk hasilkan produk seperti kosmetik ke makanan ke di Amerika Syarikat yang beralih kepada minyak sayuran lain susulan daripada larangan yang dikeluarkan oleh CBP pada Oktober lepas? Adakah ini dilihat? Kita tak menjangkakan mereka akan beralih dengan begitu mudah kepada pasaran lain. Kalau kita lihat minyak sawit sendiri yang masuk ke USA banyak untuk kegunaan makanan, khususnya di mana pasaran untuk lemak tepu, di mana sawit punya kelebihan, di mana kita tidak ada masalah dengan isi lemak trans, di mana saya nampak keperluan ataupun pasaran dan demand untuk minyak sawit akan sentiasa ada. Dan saya menjangkakan mereka akan mula berubah ataupun berpindah kepada pembekal lain juga yang membekalkan minyak sawit. Itu yang kita harapkan. Saya rasa untuk mereka berpindah kepada minyak lain kurang, kerana saya rasa minyak sawit ada kelebihan sendiri, dan saya pasti mereka akan tetap mencari pembekal lain untuk membekalkan minyak sawit kepada untuk kegunaan mereka. Okey, dan doktor, seterusnya kita melihat kepada apa yang berlaku kepada sekatan FGV pada Oktober, dan adakah Sime Darby juga dilihat akan ambil tindakan yang sama? Saya tahu doktor mungkin tidak boleh bercakap bagi pihak syarikat ini, tetapi dari kacamata MPOB, doktor ada bercakap berkenaan dengan engagement dan juga berkenaan dengan agensi minyak sawit di Washington. Apa lagi yang boleh Sime Darby dan juga syarikat-syarikat lain yang terlibat dalam rantaian bekalan minyak sawit lakukan untuk pastikan kesan dan juga larangan ini tidak merebak kepada seluruh industri dan juga syarikat di Malaysia? Ya, saya pasti sebagai syarikat yang besar, syarikat yang mempunyai reputasi yang tinggi di pasaran dunia, saya pastikan bahawa syarikat Sime Darby Berhad akan berusaha sesungguh mungkin untuk memastikan isu ini dapat ditangani dengan cara yang lebih baik dan lebih proaktif. Saya pasti kerana ini adalah imej mereka sendiri, dan saya melihat kepada mungkin sejarah mereka. Saya rasa sebagai syarikat yang kukuh, saya pasti mereka tidak mahu pasaran mereka di USA ini akan menjejaskan ataupun boleh menjejaskan maksud saya pasaran mereka yang lain lah. Dan kami di pihak MPOB akan sentiasa membantu apa yang kami dapat, kami mampu sekiranya diperlukan untuk memastikan kita dapat memudahkan urusan mereka dengan CBP lah, sekiranya diperlukan. Dan yang paling penting saya rasa seperti mana yang disebut tadi, selain daripada engagement antara syarikat-syarikat ini, imej minyak sawit di negara kita amat penting. Jadi sebenarnya selain daripada engagement direct antara syarikat dengan CBP, kita juga telah sejak bulan Ogos yang lepas memulakan
menganjurkan cara fizikal dan kini cara webinar. Kita panggil roadshow untuk buruh atau isu buruh di dalam negara. Ramai mungkin yang tidak tahu isu buruh ini. Mungkin kita merasakan apa yang kita ambil tindakan adalah sesuai ataupun selaras dengan apa yang diperlukan. Tapi di negara-negara contoh USA, mereka mempunyai undang buruh yang tersendiri, di mana cara mereka menafsirkan buruh paksa mungkin tak sama dengan kita. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan yang kita buat yang kita rasa normal, tidak menyebabkan buruh paksa, tapi pada mereka adalah satu tindakan yang boleh dikaitkan sebagai buruh paksa. Jadi perkara ini kita laksanakan bersama dengan pihak kementerian, Jabatan Buruh dan begitu juga dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Kita kerjasama dan kita mengadakan roadshow ini untuk memberi gambaran yang lebih baik kepada industri sawit supaya pihak penghasil ataupun plantation ataupun estate-estate di Malaysia dapat memastikan bahawa isu yang sama tidak berulang dan mereka juga sedar apa sahaja tindakan yang mereka ambil adalah selaras dengan apa yang diperlukan oleh pasaran dunia lah. Dan doktor, kita ada dua soalan terakhir. Mungkin ringkas. Pertama sekali adalah rakan saya juga yang membesar di Felda contohnya mengatakan bahawa memang biasa kalau anak-anak menolong bapa mereka untuk mengutip biji sawit. Adakah ini juga disampaikan kepada stakeholders? Bagaimana ini dilihat daripada kacamata undang-undang buruh di Amerika Syarikat itu, doktor? Itulah kadang-kadang budaya yang wujud ini menyebabkan bagi kita memanglah macam cuti sekolah ataupun pada anak-anak di Felda ataupun di pokok kecil sendirian lain, mungkin itu adalah amalan biasa pada kita. Tapi walau bagaimanapun, apa yang berlaku kadang-kadang NGO yang terlibat, seperti mana baru ini ada satu artikel yang diterbitkan dalam Associated Press juga menunjukkan isu buruh kanak-kanak dalam industri sawit bukan saja di Indonesia tapi juga di Malaysia, dan mereka kaitkan bagaimana sepatutnya anak-anak ini berada di sekolah dan berusaha mengubah kehidupan keluarga tapi terpaksa berhadapan di dalam ladang-ladang sawit lah. Jadi ini bagi saya perlu kita fahami, walaupun kemungkinan ada pihak-pihak yang mungkin menggunakan itu sebagai propaganda, tapi bagi kita saya rasakan sebaik mungkin kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut terus berlaku lah. Kerana pihak NGO mungkin boleh mengambil kesempatan tersebut lah untuk menunjukkan seolah-olah berlakunya buruh paksa atau buruh kanak-kanak di dalam ladang-ladang di negara kita lah. Dan terakhir sekali, doktor, doktor kata propaganda, adakah ini doktor lihat sebagai propaganda barat untuk mengurangkan sentimen positif ke atas minyak sawit? Dan saya ingin doktor mungkin ulangi apa yang doktor katakan berkenaan dengan tindakan pantas yang harus diambil untuk mengekang sentimen dan juga mengekang sekatan ini daripada menular ke syarikat-syarikat lain dan industri sawit di Malaysia. Itulah, bagi saya isu propaganda tadi itu mungkin berlaku dalam media. Tapi walau bagaimana saya rasakan kita bukan ingin melihat kepada propaganda ataupun tindakan negatif. Tapi apa yang penting adalah apa tindakan proaktif kita untuk menjamin kualiti dan juga masa depan industri kita. Jadi apa yang penting seperti mana kami lakukan sekarang, roadshow, dan juga saya rasa kepentingan pihak syarikat-syarikat yang terlibat untuk melakukan engagement dengan ataupun berdialog ataupun berurusan dengan pihak CBP di USA sendiri untuk menangani isu itu, dan kami di peringkat MPOB akan bantu, dan saya rasa di peringkat kerajaan itu juga mungkin secara diplomatik kita dapat cuba atasi masalah ini. Saya rasa apa yang penting ialah untuk kita membendung perkara-perkara ini terus berlaku kerana ini akan menjejaskan industri kita, industri sawit kita dalam jangka panjang. Dan saya rasa saya mengharapkan juga ke semua pihak industri di Malaysia ini dapat bersama-sama bekerjasama untuk kita memastikan bahawa amalan buruh paksa yang seperti yang dikaitkan tadi tidak berlaku lah. Dan sekiranya ada, kita cuba perbetulkan. Dan itu yang kita sebut tadilah. Dengan engagement yang kita buat, kita mengharapkan bahawa maklumat ini jelas dan pihak industri akan segera mengambil tindakan supaya masalah yang sama tidak akan berulang lah pada syarikat-syarikat. Dan jangan pandang kecil ataupun pandang enteng sebarang sekatan, biarpun Amerika Syarikat adalah pasaran ke-8 terbesar kita untuk minyak sawit. Betul. Saya rasa walaupun dia kedudukan di nombor 15 sekalipun, amat penting untuk kita mengekalkan semua pasaran kita di dunia ini kerana benda yang kecil boleh merebak menjadi besar. Jadi saya rasakan walaupun kecil, tapi saya rasakan pasaran USA adalah satu yang amat penting dan satu yang solid untuk kita pertahankan lah.
Okey, terima kasih Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB membincangkan berkenaan dengan larangan yang dikeluarkan ke atas Sime Darby Plantation. Kita akan berhenti berehat seketika, selepas ini kita masih bincangkan lagi berkenaan dengan perkara ini bersama dengan pedagang minyak sawit David Ng.